Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, saya akan berkongsikan tentang kepentingan memahami garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PDP) dalam amali teknikal dan vocational. Okey, baik. Kita akan tengok satu persatu. Baik, ini adalah pendahuluan. Isi yang dibincangkan dalam slide ini adalah merujuk kepada Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mengeluarkan pekeliling ni, dan juga dalam slide ni saya sertakan dengan cadangan yang boleh ditambah baik terhadap garis panduan ini. Baik. Okey, ini adalah isi kandungan. Saya bahagikan kepada 5. Jadi kalau nampak 4 petak dan 1 bulat. 4 petak tu adalah daripada garis panduan dan bulatan tu, 1 bulat nombor 5 itu adalah daripada saya. Okey, kita tengok tujuan. Ada tujuan iaitu nombor 1. Kemudian ada peranan dan tanggungjawab nombor 2. Lokasi PDP nombor 3. Nombor 4, pelaksanaan PDP amali. Dan nombor 5 adalah cadangan penambahbaikan daripada saya. Sebagai satu cadangan je. Okay, baik, kemudian apakah tujuan dikeluarkan garis panduan ini? Okay, untuk pihak yang perlu memberi perhatian terhadap garis panduan ini adalah satu, pentadbir sekolah menengah. Kedua, pentadbir kolej vocational. Ketiga adalah institusi latihan kemahiran swasta ILKS yang di bawah KPM. Okey, garis panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan ada 9 di sini. Maksud kat sini adalah kita boleh baca garis panduan ini dan disertakan dengan bacaan yang lain juga sebab dia saling melengkapi dari segi keseluruhan konteks itu sendiri. Okey, kemudian kita lihat nombor 2, peranan dan tanggungjawab. Jadi di sini ada 2. Satu adalah kepada pentadbir sekolah ataupun ILKS, dan yang kedua adalah kepada individu, iaitu kepada guru ataupun kita panggil tenaga pengajar. Baiklah, pentadbir sekolah ataupun ILKS, Institut Latihan. Okey, apa yang perlu pentadbir sekolah buat adalah menyampaikan taklimat prosedur dengan lengkap dan kemudian menyediakan jadual penggiliran jikalau perlu. Dan ketiga adalah menentukan bilangan murid yang terlibat dalam latihan amali dan vocational ini. Dan yang keempat adalah memastikan tiada aktiviti lawatan industri sehingga pemakluman rasmi oleh KPM. Okey. Yang kelima adalah membuat bahan berkala di sekolah seperti pengumuman dan untuk memberitahu sesuatu perkara lah kepada seluruh warga sekolah. Yang terakhir adalah menekankan amalan prinsip 3W. Okey, apa 3W itu? 3W ini adalah wash, wear and worn. Jadi wash tu adalah basuh tangan, pakai hand sanitizer ataupun pensanitasi tangan dalam bahasa Melayu. Kemudian wear adalah pakai pelitup muka ataupun mask, dan warn tu adalah sebagai peringatan. Sebenarnya adalah amaran daripada KPM, tapi ia adalah sebuah peringatan untuk perkara ini. Jadi di sini apa yang penting adalah pentadbir sekolah perlu mengingatkan memberi bahan berkala seperti perkara-perkara, contohnya 3C. Okay, apa itu 3C? Sebenarnya dalam English, crowded place, confined space dan close conversation, iaitu bersembang ataupun bercakap. Jadi bila kita sebut tentang bercakap mungkin sikit, tapi bila bersembang maksudnya conversation. Jadi close conversation adalah tidak disarankan, perlu dijauhkan 3C ini. Okay, confined space adalah tempat yang sempit, tempat yang
sempit, kecil, ramai orang. Jadi dan satu lagi tadi adalah crowded place, adalah tempat yang sesak, ramai orang walaupun tempat tu luas. Okey, baik. Kita pergi ke next. Okey, ini adalah peranan dan tanggungjawab kepada guru, kepada tenaga pengajar. Okey. Merancang kesesuaian tempat dalam melakukan aktiviti amali tadi. Okay, melaksanakan aktiviti yang sesuai bersama alatan yang lengkap. Jadi kena pastikan alatan lengkap dan kemudian melaksanakan penggiliran aktiviti jika kapasiti ruang tidak mencukupi. Jadi perlu diketahui tentang kapasiti sesuatu ruang tu, berapa ramai yang disarankan. Jadi penjarakan fizikal adalah lebih kurang adalah 1 meter setiap individu. Jadi kalau tidak muat, jadi guru kena merancang ini. Jadi lagi menekankan aspek kebersihan dan keselamatan seperti biasalah, dan menggalakkan murid membawa peralatan amali sendiri. Mungkin tidak semua peralatan yang boleh murid bawa, tapi contohnya seperti kit kecantikan, toolbox. Untuk yang ke bengkel boleh bawa toolbox yang tools yang saiz sederhana kecil sendiri supaya lebih mudah. Dan yang last sekali adalah memastikan pemantauan OJT mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KPM, Majlis Keselamatan Negara, dan KPM sendiri. Baik. Baiklah, perkara nombor 3 di dalam garis panduan ini adalah berkenaan dengan lokasi PDP amali. Jadi ada 2 kategori, iaitu satu adalah dalam bilik PDP dan yang kedua adalah luar daripada bilik PDP. Mari kita lihat. Bilik PDP bukan sahaja di dalam kelas belajar, tapi juga bengkel juga adalah bilik PDP. Seperti bengkel automotif, bengkel elektrik, bengkel kimpalan, welding, makmal komputer, restoran untuk yang kulinari, dan bengkel solekan. Okay. Ini adalah contoh-contoh bilik PDP. Dan manakala maksud luar bilik PDP adalah di luar kawasan tadi adalah seperti kolam ikan. Jikalau sekolah ataupun institusi itu mempunyai tempat kolam ikan, jadi mungkin ada ruang yang di luar yang sesuai. Jadi kolam ikan tu bukan di dalam kolam ya. Kemudian tapak semayan, jika tapak semayan di atas tanah, di kawasan tanah yang lebih lapang. Dan kemudian kawasan ternakan, iaitu di luar jugalah, ladang tanaman dan kawasan yang tidak sesak dan sempit. Ini bergantung pada di mana-mana yang kawasan yang sesuai, yang tidak sesak dan sempit. Okey, kemudian adalah nombor 4 di dalam garis panduan ini adalah pelaksanaan PDP amali. Okey, ini dibahagikan kepada sebelum, semasa dan selepas. Jadi siapa yang berkaitan adalah guru, iaitu tenaga pengajar itu sendiri. Apa yang perlu diberi tindakan? Apa yang guru perlu bertindak sebelum, semasa dan selepas? Okey, tindakan oleh guru sebelum PDP amali. Ini adalah sebelum berlangsungnya PDP amali itu, guru perlu menyediakan pelan laluan pergerakan terarah dan penjarakan fizikal yang diwajibkan adalah 1 meter daripada setiap pelajar, murid. Kemudian menyediakan pelan susun atur dengan mengoptimumkan penggunaan ruang. Okey, jadi tidak terlalu sempit dan tidak terlalu kosong. Jadi guru kena susun atur inilah. Okay. Kemudian memastikan tempat dan peralatan amali telah dibersihkan dan selamat. Okey. Okay. Kemudian memastikan murid mencuci tangan atau menggunakan persanitasi tangan. Ini adalah hand sanitizer yang kita selalu sebutlah.
Dan kemudian menyediakan jadual tugas, mengemas dan menyusun atur. Siapa yang akan kemas, siapa yang akan susun atur, barang-barang untuk PDP amali. Kemudian adalah tindakan oleh guru semasa PDP amali. So, apa yang perlu guru lakukan ketika berlangsungnya PDP amali? Memastikan hanya murid yang tidak bergejala sahaja yang menyertai. Murid mana-mana yang bergejala tidak dibenarkan menyertai PDP amali. Memastikan murid tidak berkongsi alatan dan bahan amali. Pen sendiri, alatan sendiri, semua sendiri. Tak boleh berkongsi. Kemudian menggunakan alatan sendiri semasa menilai hasil kerja murid. Ini refer kepada guru tersebut. Jadi guru perlu menggunakan alatan sendiri. Contohnya seperti multimeter, test pen. Okay. Kemudian melaksanakan PDP tanpa sentuhan fizikal. Jadi kita tengok gambar kat sebelah ni. Guru tersebut rapat kepada pelajar. Gambar ni menunjukkan aktiviti seperti ini tidak boleh dilakukan seperti yang digariskan dalam garis panduan ini. Okay. Guru tidak boleh melakukan sentuhan fizikal. Kemudian mengasingkan murid yang bergejala ketika aktiviti dengan segera untuk kemudian mendapatkan rawatan selanjutnya. Okey, tindakan oleh guru selepas PDP amali. Okay, apa yang perlu dibuat selepas habis tamat aktiviti amali tersebut adalah memastikan semua peralatan dibersihkan. Okay. Dan kemudian memastikan bahan pakai buang yang telah digunakan dibuang dalam tong sampah yang bertutup. Kemudian memastikan murid yang ditugaskan sahaja untuk menyusun peralatan dan memastikan semua ni bermaksud guru dan pelajar, murid yang terlibat dalam PDP amali mencuci tangan dengan air dan sabun selepas tamat aktiviti. Okey, baik. Kita telah sampai di cadangan penambahbaikan. Jadi cadangan penambahbaikan ni adalah daripada saya dan ini adalah pandangan saya. Mungkin sesuai, mungkin tidak sesuai, tapi apa yang saya nampak dan saya jumpa dalam garis panduan ini, beberapa isi penting telah dikenal pasti daripada garis panduan asal yang boleh atau perlu diketengahkan dan dihuraikan lebih lanjut. Okey, ini di bahagian 2.1 iaitu peranan dan tanggungjawab pentadbir sekolah ILKS. Jadi pada pandangan saya, apa yang perlu ditambah di bawah 2.1 ini adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan bagi aktiviti membersihkan sanitasi alatan bengkel yang dilakukan oleh para guru. Jadi guru perlu membersihkan dan menyusun siapa yang perlu membersihkan, susun atur alatan, tapi siapa yang akan menyediakan kemudahan tersebut seperti cecair untuk membersihkan apa-apa alatan yang berpatutan. Okay. Kemudian di bawah 2.1 ada 2.1.1 menyampaikan taklimat prosedur pelaksanaan PDP amali teknikal dan vocational. Jadi persoalan saya di sini adalah dengan cara apakah yang efektif untuk menyampaikan memandangkan perhimpunan sekolah tidak dibenarkan. Jikalau perhimpunan sekolah tidak dibenarkan, jadi dengan cara bagaimanakah untuk menyampaikan maklumat tersebut? Jadi pada pandangan saya ini adalah kita boleh lakukan dengan cara pengumuman secara melalui speaker di sekolah. Tapi selalunya ini adalah ketika berlangsungnya waktu PDP di kelas. Jadi keberkesanan itu adalah bergantung kepada setiap kesesuaian situasi itu semasa dalam kelas masing-masing. Okey, baik. 2.1.5 adalah membuat bahan berkala untuk mengingatkan warga sekolah mengenai kepentingan penjagaan keselamatan berdasarkan prinsip mengelakkan 3C. Okay, seperti saya katakan, 3C perlu dielakkan. Tetapi sekerap manakah hebahan itu wajar dilakukan, perlu dilakukan? Mungkin setiap hari ataupun setiap minggu. Jadi ini perlu diberi perhatian terhadap keberkesanan dan keperluan untuk mengingatkan selalu kepada murid dan juga guru.
di sekolah. Sebab kadang-kadang perkara macam ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okay. Kemudian tindakan selepas selesai PDP amali ini adalah di bahagian 4.3. Jadi 4.3.2, kenyataan di situ adalah memastikan semua bahan pakai buang yang telah digunakan dibuang ke dalam tong sampah bertutup. Jadi persoalan saya adalah siapakah yang bertanggungjawab untuk membuang sampah itu dengan kerap jikalau tong sampah itu penuh. Ada pekerja yang akan collect, yang akan kutip tong sampah itu dan buang, tetapi sekerap manakah jika kalau guru tersebut membuang sampah dan penuh, adakah perlu untuk guru itu pergi membuang tong sampah itu, mengosongkan tong sampah itu sebelum ia berlimpah keluar sebab ia adalah bertutup. Memandangkan sesi PDP seterusnya bakal terdedah dengan risiko jangkitan apabila membuang sampah ke dalam tong sampah itu, adakah guru perlu membuangnya setiap kali selepas tamat sesi PDP? Itu adalah persoalan saya lah. Jadi perlu ditambah sedikit informasi di situ. 4.3.4 adalah memastikan murid dan guru, iaitu tenaga pengajar, perlu mencuci tangan dengan air dan sabun selepas tamat aktiviti. Jadi perlu ditambah di sini adalah, ini persoalan saya, sabun jenis apakah yang sepatutnya digunakan bagi menepati ciri-ciri membasmi kuman yang berkesan. Okey, jadi sabun ada banyak sabun. Ada sabun yang untuk mencuci pinggan, ada sabun yang untuk membunuh kuman, ada sabun untuk melunturkan pakaian. Jadi perlu dispesifikkan sedikit sabun apakah supaya lebih berkesan itu. Okey, baik. Jadi kita dah hampir tamat. Jadi saya banyak menerangkan tentang garis panduan tersebut daripada Pekeliling KPM. Jadi apakah kepentingan untuk mengetahui garis panduan ini? Okay, pertama adalah mengenal pasti peranan setiap pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat perlu mengenal pasti yang mereka terlibat. Dan kemudian merupakan garis panduan ini merupakan satu bentuk pengumuman yang rasmi dan jelas. Jadi sukar untuk adanya pertelingkahan ataupun lain-lain cara yang diambil oleh setiap pihak-pihak sekolah dan guru lah. Okay, kemudian semestinya kepentingan dia yang paling penting adalah untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan juga nyawa pihak-pihak yang terlibat, iaitu yang terlibat secara langsung, iaitu guru dan murid tersebut. Okey, maklumat dan garis panduan yang lengkap dapat mengurangkan salah faham dan seterusnya supaya langkah-langkah yang diambil lebih berkesan. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.